Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Limbah Kemahiran Asas Kaunseling. Kami akan membentangkan tentang isu anak luar nikah. Okey, sebelum itu, saya mahu memperkenalkan diri saya. Saya Hanis Amra binti Hasnan, SA 20133 dan lagi dua ahli kumpulan saya ialah Rajana Elisa Fazil SA 20031 dan juga Heman Antini PA 20016. Sebelum itu, kita perlu tahu apakah itu anak luar nikah ataupun lebih dikenali sebagai anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf ini ialah anak yang dilahirkan sebelum berlakunya perkahwinan. Anak luar nikah ini berpotensi untuk menanggung implikasi dari segi sudut agama, undang-undang dan kemasyarakatan. Ia juga akan menanggung kesannya emosi yang negatif yang akan merosakkan hidupnya daripada hasil perbualan orang lain. Dua aspek hukum di atas akan memberi implikasi yang sangat kuat kepada mereka dalam kelangsungan hidup. Faktor berlakunya anak luar nikah adalah seperti berikut. Ia mengandungi 4 perkara iaitu daripada keluarga, agama, ragam sebaya dan teknologi. Untuk keluarga, kehamilan anak luar nikah ini akan terkait dengan sebuah kekeluargaan. Contohnya, apabila ibu bapa bercerai, sering bertengkar depan anak-anak, ia akan menyebabkan anak-anak rasa kurang kasih sayang. Untuk agama pula, masalah asas pegangan agama dalam keluarga dan anak-anak remaja itu sendiri. Contohnya, pegangan agama yang longgar dalam sebuah kekeluargaan, ia akan memberi impak secara langsung kepada anak-anak dari segi sasiah dan jati dirinya sendiri. Yang ketiga ialah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya yang terlibat dalam gejala yang tidak baik seperti seks bebas dan rosak akhlak, ia akan mengundang kepada perkara yang tidak baik dan menyebabkan rakan-rakan mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perbuatan mereka sendiri. Dan akhir sekali ialah faktor teknologi. Penyalahgunaan terhadap internet menyebabkan kepincangan dan keruntukan akhlak seseorang remaja itu. Contohnya berlakunya kes rogol, berzina, rompak dan sebagainya. Dan lebih sedih lagi, kebanyakannya berlaku dalam agama kita sendiri iaitu agama Islam. Seterusnya, marilah kita tengok kesan isu anak luar nikah. Yang pertama, kesejahteraan mental remaja terjejas. Remaja mengalami pelbagai emosi kesan negatif daripada kehamilan yang tidak dirancang. Perasaan ini berterusan sepanjang proses bersalin dan selepas melahirkan anak. Emosi yang paling kerap ialah rasa bersalah, malu dan takut. Rasa bersalah kerana telah melakukan salah dan memalukan keluarganya, terutamanya ibu dan bapa mereka. Malu kerana lambat laun orang lain akan mengetahui diri mereka sedang mengandung anak luar nikah. Yang kedua, masalah kewangan atau ekonomi. Kehamilan remaja akan menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan persekolahannya dan menyebabkan remaja sukar untuk mendapat pekerjaan serta pendapatan yang baik, dan ini akan mengurangkan peluangnya untuk membina hidup yang lebih baik pada masa hadapan. Pendapatan yang kurang akan memberi kesan ke atas penjagaan dan pemakanan anak yang akan dilahirkan nanti. Seterusnya, interaksi sosial terbatas. Interaksi sosial terbatas apabila kehamilan diketahui oleh ahli keluarganya yang lain. Pergerakan remaja akan dipantau ketat oleh ahli keluarganya. Mereka tidak boleh keluar sesuka hati dan hanya boleh keluar untuk tujuan penting sahaja seperti melakukan pemeriksaan kehamilan di klinik dan hospital. Pergerakan keluar juga ditemani oleh ahli keluarga yang lain. Situasi ini berlaku kerana ahli keluarga telah hilang kepercayaan
bimbang mereka masih berhubung dengan bekas teman lelaki selain tidak mahu orang lain mengetahui tentang kehamilan remaja tersebut. Misalnya, bukan sahaja disekat secara fizikal, malah telefon bimbitnya juga dipegang oleh ahli keluarga kerana risau beliau akan berjumpa dengan bekas teman lelakinya pada masa hadapan. Seterusnya, terpaksa berhenti belajar. Kesan dari kehamilan remaja tersebut terpaksa berhenti belajar atas saranan ibu bapa mereka. Walaupun masih ingin meneruskan pengajian, namun keputusan berhenti terpaksa diambil kerana bimbang akan menyebabkan kemarahan keluarganya. Terdapat juga kesan hamil luar nikah dari sudut kesihatan. Yang pertama adalah penyakit anemia. Kajian Aulia ETL menunjukkan anemia adalah satu keadaan semasa hamil yang menyebabkan komplikasi yang serius seperti keguguran, kecacatan kepada bayi dan sebagainya. Ini adalah kerana usia ibu yang terlalu muda, iaitu kurang daripada 20 tahun, yang belum mencapai tahap yang diperlukan untuk pertumbuhan janin seperti zat besi dan sebagainya. Selain itu, daripada kajian Notaat Mojo 2010 mengatakan pada usia kurang 20 tahun, perempuan yang hamil mengalami risiko bersalin songsang kerana pada usia mula sebegitu, saiz pinggul masih sempit sehingga menyebabkan mengalami kesulitan ketika bersalin. Penyakit kedua adalah preeclampsia. Menurut Women Health Organization WHO, terdapat kira-kira 585,000 ibu meninggal per tahun saat hamil atau bersalin dan 58.1% antaranya disebabkan eklamsia atau preeclampsia daripada kajian Menuaba 2007. Beberapa hasil penelitian antaranya Rozikhan 2006 yang dirujuk oleh Davey et al. 2015 menunjukkan bahawa usia remaja berusia bawah 20 tahun seringkali mengalami preeclampsia. Hal ini sejajar dengan teori yang mengatakan bahawa wanita pada usia bawah 20 tahun, keadaan alat reproduksinya belum cukup matang untuk menanggung beban kehamilan, di mana organ-organ kandungan masih lemah dan pada tahap yang tidak optimal. Seperti mana yang ditunjukkan statistik remaja hamil daripada tahun 2014 sehingga 2018. Pada tahun 2017, seramai 3,694 remaja hamil telah mengalami luar nikah dan secara purata dianggarkan 300 kes sebulan, dan ini bermakna 10 kes dalam satu hari sahaja. Assalamualaikum, saya Raja Nur Elisa Fazrin binti Raja Zamri, nombor ID SA20031, ingin membentangkan langkah dan kesimpulan isu kehamilan anak luar nikah di kalangan remaja. Isu ini kebanyakan berlaku di kalangan remaja. Hal ini kerana mereka terlampau menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan dan kehendak seksual mereka pada peringkat itu. Namun, dengan gejala sosial yang tidak sihat seperti hamil di luar nikah ini sangat membimbangkan, seolah-olah fenomena ini menjadi satu budaya normal kepada masyarakat hari ini. Kehamilan remaja bawah umur bukan sahaja memberi impak kepada negara, tetapi juga menjadi isu utama dalam Organisasi Kesihatan Dunia. Kehamilan di luar nikah boleh memberi implikasi terhadap fizikal, ekonomi dan terutama psikologi. Yang demikian, individu yang mengalami tekanan dan kecelaruan mental hendaklah dibawa berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan pertolongan yang membantu individu memahami dirinya dan persekitaran. Kaunselor profesional mempunyai tanggungjawab untuk menghormati klien dengan melayan mereka sebagai individu yang unik. Setiap klien mempunyai potensi untuk berkembang walaupun datang dengan pelbagai masalah. Oleh itu, kaunselor yang berhadapan dengan remaja yang hamil ini perlu menggunakan teknik-teknik kaunselor yang berkesan, aktif mendengar untuk membantu memahami perasaan mereka dan berbincang apa yang mereka boleh buat dengan situasi yang mereka hadap.
Mereka mengalami krisis yang serius terhadap masa depan, perhubungan dan keseluruhan hidup mereka. Mereka juga perlukan perhatian, kasih sayang dan pilihan, bukan penilaian. Prinsip etika mengikut turut menggariskan bahawa kaunselor perlu menghayati klien supaya klien mempunyai had ke atas dirinya sendiri. Walau bagaimanapun, dengan ciri-ciri yang ada pada kaunselor seperti empati, menerima tanpa syarat dan genuine, kaunselor boleh membantu mereka membuat pilihan yang betul. Walaupun mereka berhak membuat apa-apa keputusan, sebagai seorang kaunselor adalah menjadi satu komitmen untuk menunjukkan kebaikan atau kesejahteraan kepada remaja. Setiap keputusan yang dibuat oleh klien adalah tanggungjawab kaunselor untuk memastikan keputusan tersebut tidak melukakan atau memberi kemudaratan secara fizikal dan psikologikal kepada mereka. Tuntasnya, sebelum memulakan sesi adalah amat penting kepada kaunselor untuk menjelaskan kepada individu mengenai limitasi kerahsiaan kerana isu kehamilan yang dihadapi remaja adalah satu privasi melibatkan maruah diri, keluarga, agama dan undang-undang. Jadi, pertemuan pertama dengan klien mestilah menyumbang kepada proses membina hubungan yang terputik dan membenarkan persefahaman kedua-dua belah pihak tentang maklumat khusus di sisi undang-undang. Oleh itu, seorang kaunselor yang mempunyai profesionalisme dalam masyarakat perlu cekap bukan sahaja dalam ilmu kaunseling, malahan perlu mengetahui undang-undang negara. Kaunselor juga perlu merujuk kepada perunding undang-undang jika berasa ragu-ragu terhadap isu tersebut. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.